Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Basikal Sentral. Okey, pada korang yang masih baru dalam channel ni, aku ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu, kerana bila korang subscribe, korang akan dapat latest video bila aku update. Jangan lupa tekan sekali butang notification tu, okey? Loceng tu, kena tekan. Korang akan dapat update bila upload video-video baru. Dan pada korang yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih sangat-sangat. Okey, teruskan stay tune. Kenapa? Sebab dalam video hari ini aku akan terangkan nama-nama setiap part yang ada pada basikal ini, ataupun lebih kepada macam anatomi basikal ni lah. Okey, jadi korang kena stay tune sampai habis. Korang akan tahu nama-nama setiap part ni dengan nama yang betul. Dan video ni aku buat khas khusus untuk mereka yang masih baru lagi dalam dunia basikal. Jadi korang tak tahu nama-nama ni, jadi video ni korang kena tengok sampai habis. Jadi korang akan tahu nama yang betul. Jadi lepas ni dah tak ada masalah dah. Okey, teruskan menonton. Saksikan video ni sampai ke penghujungnya. Let's go. Okey, perkara pertama sekali yang aku akan terangkan adalah pada bahagian depan ni. Okay, basic kita akan mulakan daripada depan dulu. Okay, bahagian depan ni dikenali sebagai kokpit ataupun ruang pengendalian. Nampak macam canggih bunyi dia kan. Okay, kita tengok apa yang ada pada bahagian kokpit. Okay, first sekali korang mesti akan nampak lah yang melintang panjang ni. Semua orang tahu basically ini adalah handlebar. Dan handlebar yang ada ini ada pelbagai material, alloy, karbon ataupun titanium. Okay, jadi ada pelbagai jenis dan pelbagai saiz, bermula daripada saiz 600 something, 680, 700, 720, 740. Okey. Macam yang aku pakai sekarang adalah 740 mm. Okey. So basically ini adalah handlebar. Dan pada bahagian handlebar juga ada beberapa parts yang lain. Contohnya seperti ini, handle grip. Okey, handle grip ni dia ada pelbagai jenis. Ada handle grip yang menggunakan Allen key untuk diikat ataupun yang jenis slot in saja. Okey, ada yang material sponge, silikon, getah dan sebagainya. Okey, yang macam aku pakai adalah material yang menggunakan Allen key untuk diikat. Okey, ini adalah handle grip. Dan pada sebelah handle grip adanya brake. Okey, brake set. Semua orang tahulah brake kan. Jadi ada lever, ada master pump, ada caliper dan sebagainya. So korang tahulah ini adalah brake set. Okey. Dan pada sebelah brake set pula, brake ada satu lagi barang, iaitu dikenali sebagai shifter. Okey, shifter ni fungsi dia adalah untuk menarik ataupun menolak gear pada bahagian belakang untuk menaikkan kepada gear yang lebih berat ataupun gear yang lebih ringan. Okey, itu fungsi shifter. Tapi kalau korang tengok kat sini, kenapa shifter aku ada pada sebelah kanan saja, iaitu untuk shifter belakang, dan sebelah kiri tak ada? Sebabnya pada bahagian hadapan aku hanya menggunakan single chainring. So kejap lagi korang akan tengok kenapa boleh jadi single chainring dan apa maksud single chainring tersebut. Okey? Dan sebelah kiri ni kosong, tak ada shifter. Okey? Dan satu lagi barang pada bahagian kokpit ini adalah stem. Okey, stem pada bahagian hadapan ini ada satu stem, dan stem ini adalah salah satu item yang menggabungkan fork, frame dan juga handlebar. Okey, yang mana mereka stem ni berfungsi untuk mengikat ataupun mengukuhkan lagi kedudukan basikal ini. Okey, jadi fork, frame dan handlebar diikat pada stem, dan di atas stem ada end cap ataupun top cap lah yang mengikat stem ini. So settle bahagian atas. So sekarang kita akan tengok apa yang ada pada bahagian bawah pula di hadapan ini. Jom. Okey, tadi kita dah tengok dekat bahagian atas. So sekarang kita tengok bahagian depan dia ada apa. Okey, depan ini ada wheel set. Okey, kita tengok yang paling besar dulu. Ini adalah wheel set. Okey, wheel set ini semua orang tahulah ada tayar dan gelungan. Gelung ini dipanggil sebagai rim, dan pada rim ini juga diikat oleh dua benda, iaitu yang pertama spoke. Okey, spoke ni bahasa kampung ni kita panggil lidi ataupun jejari lah. Okey, spoke. Dan spoke ini diikat pada rim. Ada satu perkara di sini iaitu nipple. Okey, nipple ni berfungsi untuk mengikat jejari ataupun spoke ni pada rim kita. Okey, yang paling kecil pada bahagian rim adalah nipple. So basically ini adalah tayar, rim, nipple dan spoke.
Okey, semua orang tahulah. Dan pada bahagian tengah-tengah ini terdapatnya hub. Okey, hub depan dan belakang. Okey. Yang mana pada hub ini terikatnya disk. Okey, plate disk. Yang ini adalah plate disk. So basic semua orang tahulah. Okey, ada yang menggunakan kaedah center lock ataupun menggunakan 6 bolt ataupun 6 skru untuk diikat pada hub ini. Mana untuk menyambungkan disk pada hub adalah menggunakan skru. Okey. So macam yang aku pakai sekarang ni lah. Korang boleh tengok. Dan bagaimana pula tayar ini diikat? Okey, tayar ini diikat menggunakan QR. Okey, QR, quick release. Okey. QR ini yang mengikat tayar pada bahagian hadapan. Okey, ataupun ada satu lagi dipanggil sebagai true axle. Okey, true axle saiznya lebih besar iaitu 15 mm. Okey, itu adalah true axle dan ini adalah QR ataupun quick release. Okey. Bagaimana tayar ini disangkutkan? Tayar ini disangkutkan pada ini. Okey, bahagian ini dikenali sebagai fork. Okey, ataupun suspension hadapan ataupun fork depan lah orang panggil kan. Suspension ataupun fork lah. Okey, fork basic semua orang tahulah. Okey, ini adalah fork yang mana fungsi dia adalah untuk menyerap hentakan supaya bila kita berkayuh di kawasan yang tidak stabil ataupun permukaan jalannya membuatkan kita lebih selesa lah. Okey. So ini adalah fork dan ini adalah wheel set yang lengkap, ada tayar, rim, nipple, spoke dan hub. Okey. Ini adalah wheel set, ini adalah fork. So setakat ni kita dah settle pada bahagian depan. Jom kita tengok bahagian tengah basikal ada apa pula. Okey, sekarang kita dah tengok pada bahagian depan. Sekarang kita pindah bahagian tengah. Okey, bahagian tengah ni simple je. Dia ada yang paling atas sekali ini dikenali sebagai saddle ataupun pelana. Orang selalu panggil tempat duduk lah. So nama spesifik dia adalah saddle. Okey, di mana saddle ini terdapat di bawahnya ada satu besi yang dipanggil saddle rail. Okey, rail saddle lah. Tempat duduk ada satu rail besi yang mana fungsi rail tersebut adalah untuk membantu supaya ia dapat diikat. Diikat pada mana? Okey, diikat pada bahagian besi yang panjang ini. Okey, besi ini ataupun dikenali sebagai namanya seat post. Okey, di bahagian atas seat post ini terdapatnya skru yang akan mengikat saddle pada bahagian rail yang ada pada saddle ini. Okey. So basically ini adalah saddle. Ini adalah seat post. Okey, seat post tempat duduk lah, besi tempat duduk. Dan besi tempat duduk ni pelbagai material, karbon ada, titanium ada, alloy ada. Okey. Macam yang ada sekarang ni adalah alloy. Dan bagaimana ia diikat pada frame? Ia diikat menggunakan seat clamp. Okey, ini dia, seat clamp. Seat clamp ini berfungsi untuk mengikat seat post supaya ia tidak bergerak ataupun terjatuh ke bawah apabila kita duduk di atas saddle ini. Okey, ia diikat pada seat clamp. Okey, ini adalah seat clamp yang melekat pada bahagian frame inilah. Right? So basically ini adalah pada bahagian tengah basikal ini. So simple je bahagian tengah ni. Dan pada bahagian tengah ni juga ada bahagian di bahagian bawah. Jom kita tengok dekat bahagian bawah dia pula. Okey, pada bahagian bawah ni pula, okey, tengah basikal pada bahagian bawah kita terdapatnya crankset. Okey, crankset ini sebuah alat penggerak yang mana kita memindahkan daya tenaga kita pada crank ini untuk menggerakkan basikal ini lebih lajulah. Okey. Crankset ini adanya crank arm. Okey, ini adalah crank arm, yang memanjang ini adalah crank arm. Dan pada crank arm ini terdapatnya pedal. Okey. Pedal ini dikenali sebagai pedal clip lah. Yang mana pedal ini mempunyai kasut yang khusus untuk digunakan supaya ia dapat melekat pada pedal ini. Okey, ini adalah pedal clip, yang ini adalah crank arm. Sama juga pada sebelah kiri, nama yang sama, crank arm lah. Okey, dan untuk yang lengkap kita panggil sebagai crankset. Okey, ini adalah crank arm. Yang mana crank arm ini juga ada pelbagai jenis ataupun saiz. Yang ini adalah 175 mm dan ada juga 170 mm dan sebagainya. Okey. So ini adalah crank arm, dan pada crank arm juga terlekatnya sekeping plate. Okey, plate ini yang bergigi-gigi ini di bahagian hadapan, okey, dikenali sebagai chain ring. Okey. Jadi chain ring inilah yang menyangkutkan rantai supaya kita dapat menggerakkan basikal. Okey. Dan inilah alasan dia kenapa di awal tadi aku ada bagi tahu aku tak ada shifter di sebelah kiri untuk bahagian hadapan.
Sebabnya ini dia. Ini dipanggil sebagai single chain ring. Single chain ring ni ada satu keping chain ring sahaja pada bahagian hadapan. Macam yang ada pada basikal aku sekarang ini, single chain ring, jadi tidak ada FD. FD itu adalah front derailleur ataupun mekanisme yang menolak ataupun menarik ke bawah rantai kita untuk ditukar pada plate chain ring. Okay? So basically untuk yang pakai FD ini ataupun front derailleur ni, mereka yang menggunakan chain ring sama ada 2 chain ring ataupun 3 chain ring. Kalau single chain ring, kita tak perlukan FD ataupun front derailleur dan shifter hadapan. Okay? So sama je, sebelah kiri kanan, crank arm, clip pedal, chain ring. Dan pada chain ring ini tersangkutnya rantai lah. Okay? Semua orang tahulah ini adalah rantai, okay? Ataupun chain. Jom kita tengok pada bahagian belakang basikal pula. Let's go. So sekarang ni kita pindah pada bahagian belakang ataupun bahagian terakhir ini, yang mana pada bahagian belakang ini ada terdapatnya beberapa bahagian ataupun parts lah. Okay? Seperti di hadapan tadi saya dah terangkan, ini adalah wheel set. Okay? Ada tayar, rim, nipple, spoke. Okay. Dan pada belakang ini terdapatnya ini dia, bahagian gigi-gigi ini, di mana bahagian gigi ini kita kenali dia sebagai kaset. Okey, pada bahagian belakang ini kita kenali sebagai kaset, yang mana kaset ini bermula daripada 6 speed hinggalah paling latest sekarang ada 12 speed lah. Okey, di mana setiap keping kaset ini berlainan saiz. Okey, paling kecil sekarang ada 9, 10, 11. Okey, dan paling besar ada sehingga 52 T. Okey, iaitu T tersebut membawa maksud kepada berapa banyak mata yang ada pada kaset ini. Okey. So yang macam aku sekarang pakai adalah 10-42T, yang mana 42T tu adalah gigi yang paling besar sekali untuk yang kaset paling atas inilah, yang mana yang 10 tadi adalah yang paling bawah. Okey, so ini adalah kaset. Okey, semua orang tahulah kaset. Dan bagaimana rantai itu dinaikkan kepada kaset yang paling besar ataupun paling kecil, iaitu ini dia. Alat ataupun mekanisme ini yang diberi nama sebagai rear derailleur ataupun salah satu mekanisme yang menggerakkan kita punya rantai supaya kita dapat ringan dan beratkan. Jadi rear derailleur ni dia bersambung dengan shifter. Okey, shifter inilah yang berfungsi untuk menggerakkan kita punya rear derailleur ini. Jadi ada sekarang paling latest kita dah menggunakan teknologi iaitu menggunakan sistem wireless. Okey, kita menggunakan sistem wireless, dah tak ada lagi pakai kabel-kabel macam ni. So menggunakan bateri sahaja dan tidak ada lagi kabel yang menjala-jala pada frame kita ini. So ini adalah rear derailleur ataupun RD, kita panggil sebagai RD lah. Okey, dan tayar belakang ini juga diikat menggunakan QR. Okey, sama macam hadapan. Okey, yang depan tadi menggunakan QR iaitu quick release. Okey, dan ada hub jugalah. Okey, dan ada juga brake dan plate disc. So memang basic lah semua benda-benda yang ada. Jadi nama-nama dia sama sahaja untuk bahagian tayar, dan nama-nama untuk bahagian penggerak ni ataupun drivetrain ni telah saya terangkan. Contoh FD, RD ataupun rear derailleur, front derailleur, rantai, crankset. Dan komponen terakhir pada bahagian basikal ini adalah bahagian frame dia. Okey, jom kita kenali nama frame ini, part-parts frame ini. Jom. Okey, kita kenali pada bahagian frame pula. Bahagian frame ni ada 2-3 segi. Okey, yang ini adalah segi 3 yang pertama. Okey, dan pada bahagian belakang ini adalah segi 3 yang kedua. Okey, apa yang ada pada segi 3 pertama? Bahagian hadapan ini kita kenali sebagai head tube. Okey, head tube ini terdapatnya headset. Okey, ya, headset tu adalah dalam tu ada bearing dan sebagainya untuk kita melancarkan lagi pergerakan kita punya ruang pengendalian inilah. So ini adalah head tube. Okey, dan ini adalah top tube. Bahagian atas ini adalah top tube, dan yang bahagian bawah ini kita kenali sebagai down tube.
Okey, okey. Bahagian bawah ini down tube, head tube ataupun atas ni adalah top tube. Kita tengok segitiga yang kedua, iaitu segitiga pada bahagian belakang. Okey, segitiga pada bahagian belakang ini, yang tengah-tengah ini adalah dikenali sebagai seat tube, dan yang bawah ini adalah chain stay, dan yang melintang ke bawah daripada bahagian seat post ini adalah seat stay. Okey. So ini adalah seat tube dan bahagian ini adalah seat stay dan bahagian bawah adalah chain stay. Okey. So jadi secara keseluruhannya aku dah terangkan setiap parts yang ada pada basikal ini, nama-nama setiap part dengan lebih spesifik lagi, jadi korang akan lebih tahulah apa nama-nama yang ada pada parts ini, dan memudahkan sekiranya kalau korang nak cari barang ganti ke sebagainya. Jadi nama-nama ni sangat membantu. Dan aku rasa setakat ni saja video yang aku buat ni, dan aku harap korang enjoy dan mendapat sedikit nilai tambah daripada video yang aku hasilkan ini. So aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang dah menonton video ni sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi dalam next video, dan jangan lupa subscribe dulu channel ni, dan korang akan dapat tengok banyak lagi video-video menarik yang akan aku kongsikan. Jadi sekali lagi terima kasih. Kita jumpa dalam next video. Jom.